Di dalam Kristus kita bukan saja diselamatkan. 我们不但在基督里面蒙了救赎， Di dalam Kristus kita bukan saja menjadi kuat. 在基督里面不但我们成为一位刚强的人， Di dalam Kristus kita bukan saja mengalami kelimpahan hidup. 不但我们也成为一位丰盛的人， Tetapi di dalam Kristus kita juga akan mengalami hidup yang berkemenangan. 但是在基督里面，我们真是能够有一个得胜的生活。 Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, tahun ini adalah tahun yang istimewa bagi kita. 所以今年对我们来说是一个很特殊的年 Tahun 份 ini，adalah tahun yang khusus bagi kita. 对于我们来说是一个很特殊的年份。 Tahun 2021 ini adalah tahun bagi kita untuk hidup berkemenangan di dalam Kristus. 2021年对我们来说是一个得胜于基督的一个年份。 Mengapa di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang? 为什么在基督里面我们是成为一位已经得胜有余的人呢？ Mengapa di dalam Kristus kita memiliki hidup yang berkemenangan? 为什么在基督里面我们有一个得胜的生活呢？ Saudara-saudara, hari ini dari Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai ayat yang ke-39. 罗马书8章31到39节， Alkitab setidaknya memberikan kita dua jawaban penting atas pertanyaan ini. 圣经告诉我们两个很重要的答案。 Yang pertama, 第一， karena di dalam Kristus Allah adalah untuk kita. 因为在基督里面，上帝是给予我们的。 Karena di dalam Kristus Allah adalah untuk kita. 因为在基督里面，上帝是属于我们的。 Jadi Allah bukan hanya ada di pihak kita, tetapi Allah adalah untuk kita. 上帝不但站在我们这一边，他也是属于我们的。 Jawaban yang kedua. 他的答案是， Karena di dalam Kristus kita memiliki jaminan dan kepastian akan keselamatan yang kekal. 因为在基督里面，我们有一个保证，就是说我们的救恩、我们的得救是永恒的。 Karena di dalam Kristus kita memiliki jaminan dan kepastian akan keselamatan yang kekal. 在基督里面，我们的救恩、我们的得救是被保证直到永恒的。 Akhirnya, selamat tahun baru. 祝你新年蒙恩， Selamat menjalani hidup yang berkemenangan di dalam Kristus di Yang tahun yang penuh anugerah ini, tahun 2021. 让我们在2021年这个蒙恩的一个年头里面，我们能够在基督里过一个得胜的生活。 Dengan mengingat apa yang dikatakan oleh firman Allah dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. 我们记得以赛亚书41章4节那里告诉我们， Tuhan Allah berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa engkau pada kemenangan. Sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita sekali lagi untuk berdoa. 我们先祷告。 Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur di hari yang pertama di tahun baru 2021 ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. 天父上帝，我们谢谢你在2021年的第一天，我们能够来到你的面前来敬拜你。 Kami bersyukur di hari pertama di tahun baru ini kami masih boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama 我们 di 谢谢 hari 你 ini. 在2021年的第一天，你仍然赐给我们机会来思想、来阅读你的话。 Kami tahu di dalam dunia ini segala sesuatu akan berubah, tetapi firman-Mu kekal untuk selama-lamanya. 我们知道世界上的一切都会过去，但是你的话是永恒的。 Oleh sebab itu biarlah Allah Roh Kudus yang memampukan kami, baik kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menerjemahkannya, maupun jemaat yang akan mendengarkannya, supaya kami sungguh-sungguh boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu 我们 dengan 求 baik. 圣灵真是能够帮助讲的、翻的、听的都能够明白你的真理。
Berbicaralah kepada kami ya Tuhan pada pagi hari ini, karena kami siap mendengar Tuhan 求主你今天 berbicara. 早上对我们说话吧，我们等候在你的面前。 Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. 奉耶稣的名，我们祷告。 Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Tisung cemei, ping an. Sing ni an mung an. Ai chu Kensen. Selamat tahun baru. Semoga tahun ini kita semakin mengasihi Tuhan. Amin. Ya, mari sama-sama kita membuka satu bagian Alkitab kita 让我们 dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-39. 我们要看罗马书第8章，从31一直看到第39节。 Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayat 39. 罗马书第8章31到39节。 Nah, untuk menghemat waktu kita tidak akan membaca keseluruhan bagian ini, tetapi saya akan membacakan saja bagi kita ayat yang ke-37. 牧师要为我们念第37节。 Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39 saya bacakan bagi kita ayat 37. Begini firman Tuhan. Tetapi di dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia, oleh Kristus yang telah mengasihi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 亲爱的弟兄姐妹们， Mengawali khotbah ini saya mengutip sebuah tulisan dari seorang yang bernama Watchman Nee. 让我引用一个人名叫 Watchman Nee 说的话。 Saudara Watchman Nee adalah seorang tokoh dan pemimpin gereja yang sangat berpengaruh di abad 20 yang lalu di Tiongkok. Watchman Nee 这个人是20世纪中国最有影响力教会的领袖。 Saudara dalam salah satu tulisan Watchman Nee dia menulis demikian. 那么他曾经这么写： Dia berkata di luar Kristus saya hanya seorang pendosa, tetapi di dalam Kristus saya diselamatkan. 他说，在基督以外，我是一位罪人，但是在基督里，我却蒙了救赎。 Di luar Kristus saya adalah lemah, tetapi di dalam Kristus saya kuat. 在基督里面，我是一位软弱的人，但是在基督里，我却是刚 Di 强的人。 luar Kristus saya tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi di dalam Kristus saya lebih daripada mampu. 在基督以外，我是一事无成，但是在基督里面，我是一位能干的人。 Di luar Kristus hidup saya hampa, tetapi di dalam Kristus saya memiliki hidup yang berkelimpahan. 在基督以外，我是一个很空的，是一位空虚的人，但是在基督里面，我却有丰盛的生命。 Di luar Kristus saya adalah orang yang kalah, tetapi di dalam Kristus saya adalah seorang pemenang. 在基督以外，我是一位失败的人，但是在基督里面，我是一位得胜的人。 Saudara-saudara, kutipan dari Watchman Nee ini menunjukkan kepada kita Di sini, betapa pentingnya kita harus berada di dalam Kristus. 这是为 Watchman Nee 所说的话，告诉我们，我们在基督里面是何等重要的一件事。 Di dalam Kristus kita bukan saja diselamatkan. 我们不但在基督里面蒙了救赎， Di dalam Kristus kita bukan saja menjadi kuat. 在基督里面不但我们成为一位刚强的人， Di dalam Kristus kita bukan saja mengalami kelimpahan hidup. 不但我们也成为一位丰盛的人， Tetapi di dalam Kristus kita juga akan mengalami hidup yang berkemenangan. 但是在基督里面，我们真是能够有一个得胜的生活。 Saudara-saudara, kebenaran ini juga yang sedang dibicarakan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang percaya di Roma. Sebagaimana tadi kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-39. 这个真理也是保罗在罗马书第8章31节到39节所提到的。 Mengenai kebenaran ini Alkitab secara khusus di dalam ayat yang ke-37 berkata, tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia, oleh Kristus yang telah mengasihi kita. 在37节，保罗说：“然而靠着我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。” Saudara-saudara, Alkitab mengatakan kepada kita di dalam Kristus kita lebih daripada orang-orang
yang menang. 弟兄姐妹，圣经告诉我们说，在基督里面，我们就是已经成为一位得胜有余的人。 Di dalam Kristus kita memiliki hidup yang berkemenangan. 我们有一个得胜的生活。 Saudara-saudara, inilah tema kita di dalam ibadah tahun baru hari ini. Dan juga merupakan tema besar gereja kita di sepanjang tahun 2021 这是我们今 ini. 天的主题，也是成为我们教会一整年的主体， Yaitu berkemenangan di dalam Kristus. 那就是得胜于基督。 Berkemenangan di dalam Kristus. 我们在基督里面得胜， Saudara-saudara, tema ini merupakan kulminasi atau klimaks, puncak dari tema besar 5 tahunan di gereja kita yang sudah kita mulai di tahun 2017 yang lalu. 这是我们教会在2017年开始的5个主题里面的达到的最高峰的一个主题。 Di mana kita semua rindu membangun gereja kita, jemaat kita menjadi murid-murid Kristus yang sejati atau murid-murid Kristus yang seutuhnya. 我们正是盼望我们的教会能够建立成为一个真实的基督门徒，一个完整的基督门徒。 Oleh sebab itu tahun 2017 kita sudah mulai dengan satu tema besar, menjadi murid Kristus. 所以2017年我们以一个题目就是成为基督的门徒。 2018 kita lanjutkan dengan bertumbuh di dalam Kristus. 2018年我们取了在基督里成长为主题。 2019 kita sudah bicara tentang dewasa di dalam Kristus. 2019年我们的主题是在基督里长大成人。 Dan tahun 2020 yang baru saja kita lalui, kita sudah berbicara tentang melimpah di dalam Kristus. 过去的2020年，我们的主题是在基督里成为丰盛。 Dan tahun ini 2021 kita akan berbicara tentang berkemenangan di dalam Kristus. 而今年2021年，我们的大主题是得胜于基督。 Saudara-saudara, istimewanya tema ini bukan saja akan menjadi tema besar gereja kita di sepanjang tahun ini. 弟兄姐妹，这个题目很特别，不单成为我们整年的主题， Tetapi tema ini juga akan menjadi tema syukur HUT GSRI Kartini yang ke-70 yang akan kita rayakan di bulan Juli yang akan datang. 也成为我们7月份庆祝堂庆史的一个感恩的主题。 Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, tahun ini adalah tahun yang istimewa bagi kita. 所以今年对我们来说是一个很特殊的年 Tahun 份 ini，adalah tahun yang khusus bagi kita. 对我们来说是一个很特殊的年份。 Tahun 2021 ini adalah tahun bagi kita untuk hidup berkemenangan di dalam Kristus. 2021年对我们来说是一个得胜于基督的一个年份。 Amin. Saudara-saudara, satu pertanyaan penting yang saya akan ajak kita pikirkan bersama-sama pada 但 hari. 是要跟弟兄姐妹们思想一个很重要的题目： Mengapa di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang? 为什么在基督里面我们是成为一位已经得胜有余的人呢？ Mengapa di dalam Kristus kita memiliki hidup yang berkemenangan? 为什么在基督里面我们有一个得胜的生活呢？ Saudara-saudara, hari ini dari Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai ayat yang ke-39. 罗马书8章31到39节， Alkitab setidaknya memberikan kita 2 jawaban penting atas pertanyaan ini. 圣经告诉我们2个很重要的答案。 Yang pertama, 第一， karena di dalam Kristus Allah adalah untuk kita. 因为在基督里面，上帝是给予我们的。 Karena di dalam Kristus Allah adalah untuk kita. 因为在基督里面，上帝是属于我们的。 Saudara-saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam ayat 31 dan 32. 31、32节告诉我们， Alkitab berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? 既是这样，还有什么说的呢？上帝若帮助我们，谁能抵挡我们呢？神既不爱惜自己的儿子，为我们众人死了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？ Saudara-saudara, Alkitab di dalam ayat 31 berkata, jika Allah di pihak kita,
弟兄姊妹，圣经罗马书8章31节说，若是神是站在我们这一边的话， Atau lebih tepat jika diterjemahkan secara harfiah, jika Allah adalah untuk kita. 或者以字面的翻译说到上帝是属于我们的话， Jadi Allah bukan hanya ada di pihak kita, tetapi Allah adalah untuk kita. 上帝不但站在我们这一边，他也是属于我们的， Saudara-saudara, ini satu hal yang benar-benar luar biasa. 是一件很特别的事， Ini merupakan satu pernyataan yang begitu mengagumkan. 是一个让人很钦佩的一个宣告。 Allah adalah untuk kita. 上帝是给予我 Saudara, 们的，属 pertanyaannya, 于我 jika 们的。 Allah adalah untuk kita, siapakah yang dapat melawan kita? 若是上帝是属于我们的，谁能够抵挡我们呢？ Saudara-saudara, inilah jaminan hidup yang berkemenangan di dalam Kristus bagi setiap orang yang percaya. 这是一个在基督里面一个应许，是让我们得到胜利的一个应许。 Alkitab mengatakan di dalam Kristus tidak ada yang dapat melawan kita. 圣经告诉我们说，在基督里面，我们没有谁能够抵挡我们， Karena Allah adalah untuk kita. 因为上帝是属于我们的。 Tetapi pertanyaannya, apa artinya tidak ada yang dapat melawan kita? 但是问题是什么事不能够抵挡我们呢？ Saudara-saudara, tidak ada yang dapat melawan kita bukan berarti hidup kita di dalam Kristus tidak akan mengalami perlawanan-perlawanan. 并不是说没有任何的事物能够抵挡我们，就是说在基督里面，我们没有遇见任何阻挡我们的势力。 Tidak ada yang dapat melawan kita bukan berarti bahwa di dalam Kristus hidup kita tidak akan mengalami kesulitan, kesukaran, bahkan penderitaan. 没有一件事能够抵挡我们，并不是说我们就过着一个很顺利的生活，没有困难，没有挑战等等。 Tetapi di dalam Kristus semua perlawanan itu, 但是在基督里面，那些抵抗我们的 apakah itu 势力， kesulitan, Ulang se- pergumulan, penderitaan sekalipun, 无论是困难，无论是挣扎等等， tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kita. 没有一件事能够击败我们。 Saudara-saudara, surat Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen di Roma justru ditulis kepada orang-orang percaya yang dalam tanda kutip berada di sarang penganiayaan. 弟兄姐妹，保罗是写给住在罗马，在那个逼迫、困难、泛滥、巢穴里面的基督徒。 Saudara, ketika itu orang Kristen sering dituduh sebagai kriminal. 因为那个时候基督徒被当作是罪犯， Mereka dikejar-kejar, dijadikan buronan. 他们受到追赶，变成讨饭。 Mereka ditangkap. 后来他们被抓， Mereka dipenjarakan. 他们被下在监狱里面， Bahkan mereka dibunuh dengan cara-cara yang keji. 甚至他们很残忍的被杀害。 Sebagian besar dari mereka diadu dengan binatang buas di dalam gelanggang pertandingan dan dijadikan tontonan di hadapan umum. 大部分的基督徒被放到一个这个竞技场里面，跟野兽搏斗，成为 Sebagian 很多 besar 人 lagi 的。 dari mereka dibakar hidup-hidup dan dijadikan obor yang menyala untuk menerangi jalan kota di malam hari. 或者有的被点燃，好像火把一样，点亮了整个罗马城的街道。 Saudara, kekristenan sejak kelahirannya di abad yang pertama 弟兄姊妹，基督教在第1世纪产生了， sampai pada abad yang keempat sebelum diterima sebagai salah satu agama resmi di dalam kekaisaran Romawi. 到了第4世纪，当还没有被罗马帝国被定为国教的时候， oleh Kaisar Konstantinus Agung di tahun 311 Masehi. 在公元311年，康斯坦丁大帝还没有定为国教， Dan sebelum dijadikan sebagai agama resmi negara oleh Kaisar Theodosius I di tahun 380 Masehi. 也是还没有在380年被一个Theodosius 国王定为国教的时候，
Kekristenan mengalami begitu banyak penganiayaan, penderitaan oleh karena 基督教 iman kepada Yesus Kristus. 基督徒受到很大的逼迫，那都是因着他们的信心。 Nah, saudara-saudara, ini yang perlu dicatat. 这是我们应该记录的。 Selama ini atau kita sering mendengar bahwa kekristenan itu dijadikan agama negara oleh Kaisar Konstantinus Agung pada tahun 311 Masehi. 我们听过基督教是在311年被这个康斯坦丁大帝定为罗马国教的， Itu kekeliruan sejarah. 那是历史里面的一个错误。 Konstantinus Agung tahun 311 Masehi tidak menjadikan agama Kristen sebagai agama resmi negara. 康斯坦丁大帝并没有在311年把基督教定为罗马的国教， Tetapi hanya menerima kekristenan sebagai salah satu agama resmi di dalam Kekaisaran Romawi. 但是他却是接受了基督教成为罗马帝国的一个合法的宗教。 70 tahun kemudian oleh Kaisar Theodosius I tahun 380 Masehi, agama Kristen baru dijadikan agama negara. 70年以后，就是380年，公元380年，那么罗马的一位凯撒就是 Theodosius， 他把基督教 Sekali 定为 lagi 国教。 sebelum agama Kristen diterima sebagai salah satu agama resmi dan dijadikan sebagai agama negara, 基督教还没有被定为一个合法的宗教，还没有定为一个国教的时候， kekristenan mengalami begitu banyak aniaya dan kesukaran secara khusus dari Kekaisaran Romawi. 基督徒经历了很大的逼迫。 Tetapi apakah kekristenan mati? 难道说基督教死了吗？ Apakah kemudian kekristenan menjadi lenyap? 或者基督教消失了吗？ Apakah kekristenan kalah? 或者基督教失败了吗？ Jawabannya tidak. 不， Justru sebaliknya sejarah mencatat. 相反，根据历史的记载， Kekristenan menyapu bersih Kekaisaran Romawi hanya di dalam waktu 400 tahun pertama sejak kelahiran. 自从基督教出现以后，400年里面，基督教确实征服了罗马帝国， Bukan dengan perang, 不是透过战争， bukan dengan pedang, 不是透过刀枪， bukan dengan penaklukan-penaklukan, 也不是说透过一些的占领， tetapi hanya dengan Injil kasih karunia Allah bagi orang yang berdosa. 但是却是以上帝在基督里的向罪人所传的福音。 Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 1 ayat 16 yang merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. 就好像保罗在罗马书1章16节说到，上帝的大能要救一些相信的人。 Jadi sekali lagi saudara-saudara, hidup yang berkemenangan di dalam Kristus sama sekali bukan berarti hidup tanpa perlawanan, tanpa kesulitan, tanpa pergumulan, dan tanpa penderitaan. 再说，得胜于基督的一个生活，并不是说没有困难的生活，没有挣扎的生活，没有一些受难的生活等等。 Tetapi semuanya itu tidak akan ada yang dapat mengalahkan kita karena Allah adalah untuk kita. 但是那是因为上帝是属于我们的，那些事不可能把我们击 Di 垮。 dalam Kristus Allah bersama dengan kita. 在基督里面，上帝站在我们这一边。 Pertanyaannya, apakah yang menjadi bukti bahwa Allah adalah untuk kita? 现在要问的，有什么证据上帝是站在我们这一边呢？ Apa yang menjadi bukti bahwa Allah adalah bersama dengan kita? 什么证据证明上帝是与我们同在呢？ Di dalam ayat 32 bagian A, Paulus mengatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Atau diterjemahkan secara harafiah, yang bahkan anaknya sendiri ia tidak sayangkan, tetapi menyerahkannya bagi kita. 32节，上帝不爱惜自己的儿子，为我们众人死了。 Saudara-saudara, ini benar-benar sesuatu yang sangat luar biasa. 这是一个很特别的事。 Bagi orang tua yang memiliki anak dan bertanggung jawab, 对父母，他对儿女们都有一个责任感， memberikan anaknya demi kepentingan orang lain. 把他的儿子给予
别人的 Tentu 好 itu 处的 merupakan 话， satu pengorbanan yang sangat luar biasa. 是一个很大的牺牲。 Apalagi jika anak itu diberikan untuk menderita dan mati demi orang lain. 更何况他的儿子受难是为着别人， Itu benar-benar satu tindakan yang luar biasa, yang melampaui pemikiran kita. 这是超乎我们想法的一件事。 Mungkin kita akan bertanya, mengapa itu dilakukan? 可能我们会问，为什么会这么做呢？ Tapi saudara tahu, itulah yang dilakukan oleh Allah Bapa kita di sorga. 但是那就是我们上帝为我们做了这样的事。 Ia tidak menyayangkan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, anaknya itu sendiri. 他不爱惜耶稣基督，他的独生子， Tetapi menyerahkannya bagi kita semua untuk mati di atas kayu salib. 但是他为我们死在十字架上。 Dan mengagumkannya, Allah Bapa melakukan hal itu kepada kita. 最让我们钦佩的是，我们的天父上帝为我们做了这样的 Bukan 事， karena kita layak untuk mendapatkan kebaikan Allah. 不是我们配的领受神的恩典， Bukan karena kita layak dikasihi. 不是我们配的被爱， Tetapi Allah melakukan itu kepada kita. 但是神为我们做了这样的事。 Justru ketika kita sedang melawan dia. 就是当我们敌对他的时候， Justru ketika kita sedang memberontak melawan 就 Allah. 是当我们反抗我们上帝的时候。 Oleh sebab itu Alkitab di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8 menegaskan kebenaran ini. 所以罗马书5章8节证实了这个真理。 Alkitab berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. 唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死了，神的爱就在此向我们显明了。 Saudara-saudara, jika Allah tidak menyayangkan Yesus Kristus anaknya yang tunggal dan menyerahkannya bagi kita, 若是上帝不爱惜他的独生子耶稣，而把他赐给了我们， maka Alkitab di dalam ayat 32 bagian B berkata, 圣经32节的下半节这里这么说： bagaimanakah mungkin Dia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? 岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？ Saudara-saudara, Alkitab mengatakan kepada kita, 圣经告诉我们， jika Allah sudah mengaruniakan yang terbaik, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus mati bagi kita. 上帝把他的爱子赐给我们，为我们死了，把最好的赐给了我 Bagaimana 们。 mungkin Ia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? 岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？ Saudara-saudara, segala sesuatu di sini tentunya tidak boleh kita pahami sebagai segala sesuatu yang sesuai dengan kemauan kita atau keinginan kita. 弟兄姐妹，这里所谓的万物赐给我们，并不是说我们所想要的都能够得着的， Tetapi segala sesuatu yang dimaksudkan di sini berhubungan dengan keselamatan kita. 但是这里所说的是关乎于我们的救恩。 Bahwa Allah telah mengerjakan keselamatan itu. 上帝为我们成就了救恩， Dan Dia juga yang menjamin keselamatan itu sampai kepada kekekalan. 他也保证这个救恩是持续到永恒的。 Keselamatan yang telah dikerjakan oleh Allah kepada kita melalui Yesus Kristus tidak mungkin akan gagal. 上帝借着耶稣基督为我们成就的救恩是不可能失败的。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, 亲爱的弟兄姐妹们， bahwa Allah adalah untuk kita, 上帝是属于我们的， bahwa Allah adalah bersama dengan kita. 上帝与我们同在， Itulah jaminan hidup yang berkemenangan di dalam Kristus. 是我们在基督里面得胜生命的一个保证。 Saudara-saudara, di dalam perjalanan hidup kita di sepanjang tahun 2021 ini, 弟兄姐妹，我们2021年的整年的生活， baik secara pribadi, 无论是我们个 di 人、 dalam rumah tangga, 我们的家 di 庭、 dalam keluarga, 我们的家 di 庭、 dalam usaha pekerjaan kita, 我们的事业， bahkan di dalam kehidupan pelayanan dan bergereja kita di 或 tempat 者我们 ini, 在教会里面的侍奉，
Mungkin akan banyak hambatan, tantangan, kesulitan, pergumulan, bahkan penderitaan yang kita akan hadapi di sepanjang 可 tahun 能 ini. 我们面对很多的困难、很多的挑战、很多的挣扎， Tetapi percayalah, 但是你要相信， di dalam Kristus 在基督里， Allah adalah untuk kita. 上帝是属于我们的， Di dalam Kristus Allah bersama dengan kita. 在基督里，上帝与我们同在。 Siapakah yang bisa melawan kita? 谁能够抵挡我们呢？ Kita tidak akan terkalahkan. 我们不可能被击败的。 Saudara-saudara, tidak ada jaminan bagi kita apakah di tahun ini 弟兄姐妹，没有一件事能够保证我们在今年 badai pandemi ini akan segera berlalu atau justru akan semakin memburuk. 说到新冠病毒的疫情能够过去，或者变得更可怕， Tidak ada jaminan bagi kita apakah di tahun ini 不会有一个保证，就是说在今年里， kondisi ekonomi akan semakin membaik atau justru akan semakin memburuk. 我们的经济状况可能变得更好，可能变得更坏。 Tidak ada jaminan bagi kita di sepanjang tahun ini. 没有一个保证说在整年里面， Kondisi kesehatan kita, 我们的健康、 keluarga kita, 我们的家庭、 usaha pekerjaan kita, 我们的事业、我们的工作、 keuangan kita, 我们的经济、 kesehatan kita, 我们的健康、 dan gereja kita akan selalu baik 我们的教会全都是好的， atau akan mengalami goncangan yang hebat. 或者相反的，我们要经历很多的震荡。 Tetapi apapun yang terjadi, 但是无论发生什么事， percayalah tidak ada satu hal pun yang dapat mengalahkan kita. 你要相信，没有一个势力能够击败我们， Karena di dalam Kristus 因为在- Allah adalah untuk kita. 因为在基督里面，上帝是属于我们 Karena 的， di dalam Kristus Allah bersama-sama 在 dengan 基督 kita. 里面，上帝与我们同在。 Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, di dalam perjalanan hidup kita di sepanjang tahun ini. 所以，无论在2021年整年，我们经历什么事， Seperti pemazmur dalam Mazmur 73 ayat 26 kita bisa berkata, 就好像诗篇73篇26节那里这么说： sekalipun daging dan hatiku habis lenyap, tetapi gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah untuk selama-lamanya. 我的肉体、我的心肠衰残，但上帝是我心里的力量，又是我的福分，直到永远。 Mengapa di dalam Kristus kita lebih daripada orang-orang yang menang? 为什么在基督里面，我们是一位得胜有余的人呢？ Mengapa di dalam Kristus kita memiliki hidup yang berkemenangan? 为什么在基督里面，我们有一个得胜的生命呢？ Jawaban yang kedua, 他的答案是， karena di dalam Kristus kita memiliki jaminan dan kepastian akan keselamatan yang kekal. 因为在基督里面，我们有一个保证，就是说我们的救恩、我们的得救是永恒的。 Karena di dalam Kristus kita memiliki jaminan dan kepastian akan keselamatan yang kekal. 在基督里面，我们的救恩、我们的得救是被保证直到永恒的。 Saudara-saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam ayat 33 sampai ayat yang ke-39. 这个真理可以在33到39节那里看见。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini rata-rata orang memiliki asuransi 弟 di 兄 dalam 姐 hidup 妹， mereka. 今天有很多的人都有保险， Hari ini rata-rata semua orang memiliki asuransi, setidaknya satu. 很多的人都买了保险，最起码有一种， Apakah itu asuransi jiwa, 无论是人寿保险、 asuransi kesehatan, 健康保险， asuransi kecelakaan, 或者车祸的保险， asuransi perjalanan dan lain sebagainya. 或者你行程的保险等等。 Zaman ini, hari ini, rata-rata setidaknya orang punya satu. 最起码每一个人都有一种的保险， Pertanyaannya untuk apa? 但是问题是为了什么呢？ Saudara-saudara, seseorang memiliki asuransi 一个人买了保险， untuk memberikan jaminan dan kepastian kepada pemilik asuransi itu jika tiba-tiba terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. 是让这个买保险的人在意外中他有一个保证， Untuk memberikan jaminan dan kepastian kepada pemilik asuransi itu.
让买保险的人有一个保证。 Jika tiba-tiba terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan. 若是发生意外的话， Saudara-saudara di Indonesia 弟兄姐妹，在印尼， sampai tahun 2020 yang lalu 在过去的2020年， hanya untuk asuransi jiwa saja 那么买人寿保险的 setidaknya ada kurang lebih 64 juta tertanggung asuransi jiwa di Indonesia. 最起码有6400万的人买了人寿保险。 Saudara, itu baru asuransi jiwa, belum asuransi yang lain. 那不过是人寿保险，还有其他的保险。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari hal ini kita bisa melihat satu kebenaran. 弟兄姐妹，在这里我们可以看见一个真理， Kita bisa melihat sesuatu hal yang penting. 我们可以看见一件很重要的事， Bahwa hari ini pentingnya seseorang untuk memiliki jaminan dan kepastian di tengah-tengah dunia yang serba tidak pasti. 今天在这不稳定的世界状况中，每一个人都需要一个能够保证他的事件。 Saudara-saudara, jaminan dan kepastian itu juga yang sedang dibicarakan oleh Rasul Paulus kepada orang Kristen di Roma, khususnya dalam ayat 33 sampai ayat yang ke-39 yang 这 sudah 个 kita 保 baca. 证也是保罗在罗马书8章33到39节对居住在罗马城的那些基督徒所说的。 Di dalam ayat 33 sampai ayat yang ke-39 ini, 33到39节， Rasul Paulus meyakinkan orang-orang percaya di Roma 保罗让那些住在罗马城的那些基督徒有一个确信， bahwa di dalam Kristus mereka memiliki asuransi, memiliki jaminan dan kepastian akan keselamatan yang kekal. 就是说他们在基督里，他们有一个保证，他们能够很确定的，他们的救恩、他们的救赎是永恒的。 Keselamatan di dalam Kristus bukanlah sesuatu yang bersifat spekulatif. 在耶稣基督里面的救恩，不是一件让人好像是一种冒险 Keselamatan 的， di dalam Kristus bukanlah bersifat semoga atau mudah-mudahan. 不是一件但愿如此的那种性质的。 Tetapi keselamatan di dalam Kristus adalah sesuatu yang pasti. 但是在基督里面的保证是确实的。 Jika keselamatan di dalam Kristus adalah sesuatu yang pasti, 若是在基督里面的得救是确实的话， pertanyaan sederhananya adalah mengapa di dalam Kristus orang percaya memiliki jaminan dan kepastian akan keselamatan. 为什么在基督里面基督徒能够得到这种得救的确实真据呢？ Rasul Paulus dalam ayat 33 sampai ayat yang ke-39 setidaknya memberikan kita 3 alasan yang penting. 保罗在33到39节给我们3个因素。 Pertama, 第一， karena di dalam Kristus Allah telah membenarkan kita. 因为在基督里面我们能够被称义。 Kebenaran ini yang kita bisa lihat dalam ayat 33. 在33节， Ayat 33 bagian A Alkitab berkata, 圣经告诉我们说， siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? 谁能控告神所拣选的人呢？ Saudara, kata menggugat di dalam ayat ini 这里所说的控告 itu adalah sebuah terminologi atau sebuah istilah hukum. 是一个法律里面的一句话。 Gugatan biasanya ditujukan kepada seseorang yang dianggap atau dituduh telah melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran. 一个犯错的人，他就被控告了。 Nanti berdasarkan tuduhan tersebut 照着这个控告， akan diputuskan hukuman terhadap orang yang tertuduh tersebut. 法官就会定下这个人的惩罚。 Nah, saudara, di dalam pemahaman seperti inilah Rasul Paulus berkata, 就照着这样的意思，保罗告诉我们说， siapakah yang dapat menggugat orang-orang pilihan Allah? 什么人能够控告神所拣选的人呢？ Dengan kata lain, Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa orang-orang pilihan tidak boleh hidup di dalam tekanan tuduhan. 换句话说，保罗说，那些已经蒙了拣选的人是不可能活在控告之下。 Orang-orang percaya tidak boleh hidup dalam tuduhan apapun juga. 信徒们不可以被控告为有某件事， Mengapa, saudara? 为什么呢？ Alkitab dalam ayat 33 bagian B memberikan kita jawaban. 33节的下半节告诉我们，
Karena Allah telah membenarkan kita. 因为上帝称他们为义了。 Saudara-saudara, sayangnya di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia terjemahan baru yang kita miliki, 但是在英语文的翻译本里面， jawaban yang penting ini menjadi kurang jelas karena diformulasikan di dalam bentuk pertanyaan. 看起来好像有一点模糊不清楚，因为它是以一个问句为性质。 Allah yang membenarkan mereka, 上帝使他们称义， padahal di dalam teks aslinya ini bukan pertanyaan, tetapi pernyataan. Allah telah membenarkan mereka. 在原文里面，这句话不是一句问句，但是却是一个宣告，就是说，上帝已经让他们称义了。 Jadi orang-orang pilihan Allah dan orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. 借着耶稣基督，上帝所拣选的人，那些已经称义的人， Jika Allah yang adalah hakim tertinggi sudah membenarkan kita orang-orang pilihannya. 若是上帝是最高的法官，他已经为我们 Pertanyaannya, 定下的话， siapakah yang dapat menggugat kita? 又有什么人能够控告我们呢？ Siapakah yang dapat menuduh kita? 有什么人能够控诉 Tidak 我 ada 们呢？没有， Tidak satu orang. 没有一个人能够。 Saudara-saudara, bagi orang percaya tuduhan itu bisa datang dari dua hal. Bagi orang percaya tuduhan itu bisa datang dari dua hal. 弟兄姊妹，对非基督徒来说，这种控告可以来自两方面。 Yang pertama dari hukum Taurat. 第一就是律法的控 Dan 告 yang，kedua juga datang dari iblis. 第二就是魔鬼的控告。 Saudara, hukum Taurat akan menuduh orang percaya 律法的控告可以控诉一个 bahwa 信 kita 主的 tidak 人， mungkin diselamatkan, kita tidak bisa diselamatkan jika kita tidak memenuhi tuntutan atau peraturan Taurat. 就是说，若是我们没有满足律法的要求，我们不可能得救的。 Hukum Taurat akan menuduh kita, akan mendakwa kita 律法会控诉我们， bahwa kita tidak cukup diselamatkan hanya dengan iman kepada Yesus Kristus, tetapi harus ditambah dengan perbuatan baik. 就是说，我们靠着信心，不可能是已经称义的，应该加上一切的行为。 Demikian juga halnya iblis akan mencoba dan terus-menerus mengintimidasi kita. 魔鬼也会继续不断的控告我们这些信耶稣的人， Akan terus-menerus mendakwa kita 他会一直的控诉我们， bahwa kita adalah orang-orang yang sama sekali tidak layak untuk dikasihi sehingga kita meragukan kasih Allah. 所以他们说我们是一个不配蒙爱的人，以至于让我们怀疑神的爱。 Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita, 但是圣经告诉我们， semua tuduhan hukum Taurat itu telah dihapuskan oleh Allah di dalam dan melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. 律法的控诉已经让我们因着基督的死而被涂抹了。 Kolose pasal 2 ayat 14 dengan jelas mengatakan kebenaran ini. 哥罗西书2章14节很清楚的告诉我们， Alkitab mengatakan di dalam Kristus semua surat hutang dan tuntutan itu sudah ditiadakan oleh Kristus dengan jalan memakukannya di atas kayu salib. 说到在基督里所有攻击我们、有碍于我们的支举，已借着基督的死被涂抹了，被舍去，钉在十字架上了。 Demikian juga tuntutan dari iblis, si pendakwa itu pun tidak akan bertahan. 而魔鬼控诉我们也站立不住， Karena Alkitab mengatakan di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10, 因为启示录12章10节告诉我们， iblis sendiri akan dilemparkan oleh Allah ke dalam penghukuman 因 yang 为 kekal. 上帝已经把魔鬼甩到永刑里面去。 Jadi siapakah yang dapat menggugat orang-orang pilihan Allah? 所以，什么人能够控诉我们这些蒙神拣选的人呢？ Siapakah yang dapat menggugat orang-orang yang percaya kepada Allah? 什么人能够控诉我们这些相信基督的人呢？ Tidak. 没有一个人， Karena di dalam Kristus Allah telah membenarkan kita. 因为在基督里面，神让我们得胜了。 Itulah sebabnya di dalam Kristus kita memiliki jaminan dan kepastian keselamatan yang membuat kita bisa hidup di dalam hidup yang penuh kemenangan. 以至于在基督里面，我们的得救已经有保证，以至于我们可以活在一个很幸福的状况里面。
Mengapa di dalam Kristus orang percaya memiliki jaminan dan kepastian keselamatan? 为什么在基督里面，基督徒能够得到这个救恩的保证呢？ Jawaban yang kedua, karena di dalam Kristus tidak ada yang dapat menghukum kita. 因为在基督里面，没有一个人能够惩罚我们。 Di dalam Kristus tidak ada yang dapat menghukum kita. 在基督里面，没有一个人能够把我们定罪。 Saudara-saudara, itu yang dikatakan oleh Alkitab di dalam ayat 33 bagian C dan ayat 34. 这是33节、34节哪里告诉我们的？ Alkitab berkata, siapakah yang akan menghukum mereka? 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang telah duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. 圣经告诉我们说，谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。 Saudara-saudara, di dalam teks aslinya, di dalam naskah aslinya, 在原文里面， pertanyaan siapakah yang dapat menghukum mereka dalam ayat 33 bagian C, 那么在33节，谁能控告神所拣选的人呢？ itu muncul di dalam ayat 34. 也出现在34节。 Saudara bisa cek di dalam terjemahan bahasa Inggris. Semua terjemahan bahasa Inggris juga menempatkan ayat 33 bagian C itu di ayat ke-34. 你可以在英文翻译本里面发现33节的上半节也出现在第34节。 Saudara, Alkitab mengatakan siapakah yang dapat menghukum mereka? 圣经说，谁能控告他们呢？ Di dalam ayat 34 Rasul Paulus menegaskan bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang sudah berada di dalam Kristus. 34节保罗说，在耶稣基督里面，没有一个人能够定他们的罪。 Saudara-saudara, kebenaran ini yang juga sudah ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat yang pertama. 在罗马书8章第1节，保罗也证实了这一件事。 Alkitab berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada di dalam Kristus. 罗马书8章1节说到，如今在那些在基督耶稣里的，就不被定罪了。 Di dalam Kristus tidak ada yang bisa menghukum kita. 在基督耶稣里，没有一个人能够定我们的罪。 Saudara-saudara, jaminan dan kepastian keselamatan itu 弟兄妹，我们得救的保 kita 证， beroleh bukan berdasarkan apa yang kita lakukan bagi Allah, 不是说在乎于我们为神做了什么， melainkan atas apa yang sudah Allah lakukan bagi kita. 是在乎于神为我们做了什么。 Apa yang sudah Kristus kerjakan bagi kita. 基督为我们做了什么？ Pertanyaannya, apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita? 现在要问的，基督为我们做了什么呢？ Dalam ayat 34 Alkitab berkata, 34节圣经说， Ia mati, 他死了， Ia bangkit, 他复活了， Dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. 他上到天上，坐在上帝的右边。 Dan saat ini dia menjadi pembela, atau lebih tepat diterjemahkan pendoa syafaat bagi kita. 在这个时候，他也替我们祈求，为我们祷告。 Saudara-saudara, semua karya yang telah dilakukan oleh Kristus bagi kita, This is ini very- adalah hal yang sangat penting bagi jaminan dan kepastian keselamatan kita. 因为耶稣基督为我们所成就的事，是关乎于我们得救是永恒的这件事的关键。 Kematiannya telah menyelesaikan persoalan terbesar kita, yaitu dosa, sebagaimana dikatakan oleh Alkitab dalam Roma pasal 5 ayat 5 sampai ayat 8. 他的死解决了我们的罪，就好像罗马书5章那里所提到的。 Kebangkitannya dari kematian telah mengalahkan musuh manusia kita yang terbesar, yaitu maut, sebagaimana dikatakan oleh Alkitab dalam Roma pasal 6 ayat 23. 他的死击败了这个死亡的权势，就好像在罗马书6章那里提到的。 Kenaikannya ke sorga menunjukkan bahwa segala kuasa telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus, sebagaimana dikatakan oleh Alkitab dalam Mazmur 110 ayat 1, dan juga kita lihat dalam Roma pasal 8 ayat 38 dan 39. 他的升天就让他的仇敌伏在他的脚下，就好像在诗篇以及一些的经文里面所提到的。 Dan saat ini 这个时候， Kristus menjadi pembela atau pendoa syafaat bagi kita di sebelah kanan 基督 Allah Bapa. 在上帝的右边成为我们的中保，为我们祈求。
Sebagaimana dikatakan oleh Alkitab dalam Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25. 就好像在希伯来书圣经那样的告诉我们， Dia menjadi pengantara bagi kita dengan Allah. 他成为我们的中保。 Saudara, hal ini menunjukkan kepada kita 这件事告诉我们， bahwa karya penebusan Kristus bagi kita adalah sempurna. 耶稣的给予我们的救恩是完全的， Bukan saja menyangkut masa lalu. 不单关乎于过去的 Dia 事， sudah mati dan bangkit bagi kita. 他死了，他为我们复活了， Bukan saja menyangkut masa kini. 也不在乎于关乎于现 Dia 在， menjadi pembela atau pendoa, syafaat bagi kita. 他成为我们的中保，为我们祈求。 Tetapi dia juga menjamin keselamatan kita sampai kepada kekekalan. 他也保证我们的得救是一直到持续到永恒的。 Itulah sebabnya keselamatan di dalam Kristus adalah sebuah jaminan yang pasti. 所以在基督里面的得救是有它的永恒的保证。 Mengapa di dalam Kristus orang percaya memiliki jaminan 为 dan kepastian 什 keselamatan? 么在基督里信主的人得到这个保证呢？ Alasan yang terakhir yang ketiga. 最后一个原因， Karena di dalam Kristus tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. 因为在基督里没有一个人能够让我们与上帝的爱隔离。 Saudara-saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam ayat 35 sampai ayat yang ke-39. 35到39节可以看见这个真理。 Saudara, kita harus tahu bahwa ketika kita berada di dalam Kristus, 我们应该知道，当我们还在基督里的时候， kita sudah berada di dalam pelukan dan dekapan kasih Allah. 我们是在神的爱的怀抱里面。 Karena kita mengatakan kepada kita dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8 dan ayat 16. 因为在约翰一书或者约翰福音3章16节那里很清楚的告诉我们， Allah adalah kasih. 上帝就是爱。 Dan Alkitab mengatakan kepada kita dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang terkenal itu. 约翰福音3章16节，我们熟悉的一处经文告诉我们说， Yesus Kristus adalah bukti terbesar kasih Allah bagi kita. 耶稣基督就是显明上帝的大爱。 Tetapi ketika kita berada di dalam dekapan, di dalam pelukan kasih Allah, 但是当我们在神的爱的怀抱里面的时候， sama sekali tidak akan menggaransi kita bebas dari segala kesulitan. 也不是说我们就从一些的困难中得到释放， Tidak akan memberikan imunitas bagi kita bebas dari segala pergumulan, penderitaan, bahkan kematian 并 di 不 dalam 是说 dunia. 我们就不再经历困难、挣扎或者死亡了。 Tetapi apakah semuanya itu bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus? 但是，是不是那些事能够让我们与基督的、与上帝的爱隔绝呢？ Jawabannya, tidak. 他的答案是不。 Kebenaran ini yang ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam ayat 35 sampai 39. 这个真理可以在35到39节那里看 Alkitab 见。 mengatakan siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. 36. Sebab ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun di bawah, maupun segala makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan 谁能使 kita. 我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？还是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？如经上所记，我们为你的缘故，终日被杀，人看我们如将宰的羊。然而靠着爱我们的主，在这些事上已经得胜有余了。因为我深信，无论是死是生，是天使是掌权的，有能的。是现在的事，就是将来的事，是高处的，是低处的，是别的造物之物，都不能叫我们与上帝的爱隔绝。只爱是在我们的主耶稣基督里的。 Saudara-saudara, daftar penderitaan dan bahaya kematian yang didaftarkan oleh Rasul Paulus dalam ayat 35 sampai 39. 保罗这里提到的困难、死等等的事， Itu real dan dialami oleh orang Kristen di Roma yang menjadi penerima suratnya. 是接受这个罗马书的基督徒，是住在罗马城里所经历的
真实的生活。 Sebagaimana sudah kita lihat gambarannya dalam poin pertama khotbah ini. Mereka mengalami aniaya yang sangat hebat. Bahkan mereka mati dengan cara-cara yang mengerikan. 他们经历了很大的苦难，甚至他们被逼迫、被杀害。 Tetapi Alkitab mengatakan tidak ada satu hal pun atau siapapun yang dapat memisahkan mereka dari kasih Allah. 但是后面经文说到，没有一件事能够让他们与上帝的爱隔绝。 Itulah sebabnya mengapa di dalam Kristus orang-orang percaya memiliki jaminan dan kepastian keselamatan. 所以基督徒怎么能够在基督里面有这个得救的保证呢？ Karena di dalam Kristus Allah telah membenarkan kita. 因为在基督里，上帝让我们称 Di 义了。 dalam Kristus tidak ada yang dapat menghukum kita. 在基督里，没有一个人能够惩罚我们。 Di dalam Kristus tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. 在基督里，没有一个人能够让我们与上帝的爱隔绝。 Di dalam Kristus kita memiliki jaminan dan kepastian keselamatan. 在基督里，我们的得救是有保证的。 Jika yang paling penting ini kita sudah miliki di dalam Kristus. 若是这样重要的事在基督里我们已经得着的话， Pertanyaannya apa lagi yang bisa membuat kita takut? 现在要问的什么事让我们还会惧怕呢？ Kesulitan, 是困难吗？ pergumulan, 是挣扎吗？ penderitaan mungkin bisa membuat hidup kita susah. 可能困难会让我们的生活有很难。 Sakit penyakit bisa mengerogoti hidup kita, bahkan bisa membunuh tubuh kita. 疾病能够摧残我们，或者让我们死去。 Wabah corona bisa meluluhlantakan hidup, usaha, pekerjaan, kondisi ekonomi, bahkan bisa merenggut nyawa kita. 新冠疫情能够击垮我们的事业、我们的健康、我们的家庭等等。 Tetapi tidak ada satu hal pun yang dapat membinasakan jiwa kita. 但是没有一件事能够让我们的这个灵，我们的灵灭亡。 Karena di dalam Kristus kita memiliki jaminan dan kepastian keselamatan yang kekal. 因为在基督里，我们的得救，我们的蒙恩得救是有永恒的保 Di 证。 dalam Kristus kita tetaplah orang-orang yang menang. 在基督里，我们仍然是得胜的人， Berkemenangan di dalam Kristus. 得胜于基督。 Dua alasan diberikan oleh firman Tuhan kepada kita pada hari ini, khususnya dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Mengapa di dalam Kristus kita memiliki hidup yang berkemenangan? 罗马书8章从31到39节告诉我们两件事：为什么我们能够在基督里面得胜呢？ Yang pertama, karena di dalam Kristus Allah adalah untuk kita. 因为在基督里，上帝是属于我们的。 Yang kedua, karena di dalam Kristus kita memiliki jaminan dan kepastian akan keselamatan yang kekal. 第二，我们在基督里，我们的得救是有永恒价值的保证。 Akhirnya, selamat tahun baru. 祝你新年蒙恩， Selamat menjalani hidup yang berkemenangan di dalam Kristus di Yang tahun yang penuh anugerah ini, tahun 2021. 让我们在2021年这个蒙恩的一个年头里面，我们能够在基督里过一个得胜的生活。 Dengan mengingat apa yang dikatakan oleh firman Allah dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. 我们记得以赛亚书41章4节那里告诉我们， Tuhan Allah berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa engkau pada kemenangan. 你不要害怕，因为我与你同在；不要惊慌，因为我是你的神。我心坚固你，我必坚固你，我必帮助你，我必用我的公义的右手扶持你。 Tuhan Yesus memberkati. 愿耶稣祝福你。 Momen tawa. 我们祷告。 So